Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 8 Julai 2022. Tiada rekod insiden berkaitan keselamatan berlaku di kawasan Zon Selamat Timur Sabah (Zon) sejak Februari 2020 sehingga kini. Kejayaan berkenaan adalah hasil kawalan dan pemantauan berterusan Pasukan Keselamatan dalam Eastern Sabah Security Command (ESCOM). Timbalan Menteri Dalam Negeri II, Datuk Jonathan Yassin berharap rekod berkenaan dikekalkan selaras dengan pembukaan sempadan negara dan kemasukan ramai pelancong ke pantai timur Sabah ketika ini. Jadi kita berharap ESCOM akan sentiasa bersiap siaga untuk mengekang sebarang ancaman pencerobohan daripada militan dan daripada anasir luar di pantai timur Sabah, melalui operasi yang dilaksanakan dari masa ke semasa, dan kita berharap bahawa melalui perkongsian maklumat dengan pihak berkuasa Filipina, segala insiden negatif dapat kita tangani. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC ESCOM 2021 di Lahad Datu. Katanya, sejak 1 Januari hingga 20 Jun tahun ini, sebanyak 730,898 pemeriksaan dilaksanakan terhadap orang, kenderaan dan bot dengan nilai rampasan hampir 18.3 juta ringgit direkodkan melalui operasi darat dan laut dikoordinasikan oleh ESCOM. Kejayaan rekod tersebut turut disumbangkan menerusi koordinasi operasi udara ESCOM membabitkan 377 rondaan penerbangan pesawat milik agensi-agensi keselamatan. Kejayaan rekod tersebut turut disumbangkan menerusi koordinasi operasi udara ESCOM membabitkan 377 rondaan penerbangan pesawat milik agensi-agensi keselamatan. Datuk Jonathan turut menggalakkan semua pihak, terutama pihak swasta, badan bukan kerajaan NGO dan masyarakat untuk memberi kerjasama dan sokongan dengan melaporkan sebarang aktiviti yang mengancam keselamatan negara. Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar, Datuk Haji Mahiruddin telah menerima penganugerahan pangkat kehormat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Majlis penganugerahan berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, selain penganugerahan, kunjungan tersebut turut membincangkan mengenai pembinaan balai bomba di negeri ini, termasuk 9 buah balai bomba yang masih dalam pembinaan. Datuk Seri Muhammad Hamdan turut melaporkan status pembinaan balai bomba tertinggi di dunia di Gunting Langadan, iaitu tapak yang telah dikenal pasti sebagai salah satu pusat kebombaan bagi anggota bomba Mosar dijangka siap hujung tahun ini. Seramai 35 orang yang juga merupakan malim gunung yang banyak berjasa untuk membantu segala mangsa ataupun membantu pendaki-pendaki yang menghadapi masalah dalam pendakian Gunung Kinabalu. Mereka ini telah pun mencurahkan bakti mereka sekian lama. Jadi ini sebagai salah satu langkah kita untuk memastikan keselesaan mereka bekerja. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa peka dengan fenomena perubahan cuaca dengan mengambil langkah berjaga-jaga selain segera memaklumkan pihak berkuasa serta mematuhi arahan pihak berkuasa. Baik, situasi semasa COVID-19 di Sabah. Jumlah jangkitan COVID-19 harian semalam melepasi angka 200 dengan 205 kes baharu, iaitu peningkatan 9 kes berbanding pada Rabu. Jumlah daerah mencatat penurunan ialah 13 daerah berbanding 6 daerah dengan peningkatan kes. Menurut kenyataan jurucakap COVID-19 negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 14 daerah tidak merekodkan sebanyak jangkitan baharu. Kadar positif juga dilaporkan meningkat semalam iaitu hampir 11.3% didapati positif COVID-19 daripada 2,588 sampel ujian. Kota Kinabalu terus mencatatkan angka jangkitan tertinggi dengan 88 kes baharu diikuti Penampang 64 kes dan Putatan dengan 14 kes jangkitan baharu. 14 daerah pula tidak merekodkan jangkitan baharu semalam, manakala 10 daerah hanya merekodkan jangkitan satu angka. Kadar yang tinggi adalah petunjuk penularan virus yang lebih cepat, berkemungkinan besar berpunca daripada mereka yang positif, gagal atau enggan membuat ujian pengesanan dan meneruskan aktiviti harian seperti biasa. Pelonggaran prosedur operasi standard SOP yang melibatkan penarikan sekatan aktiviti sosial juga memudahkan penularan.
Baik, sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia melantik Ketua UMNO Sandakan Datuk Alipuddin B. Puyon sebagai timbalan yang dipertua usia. Sementara Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri pula dilantik sebagai salah seorang naib yang dipertua usia, manakala dua lagi kekosongan bagi jawatan berkenaan masih diteliti. Turut dilantik 14 ahli majlis tertinggi usia, antaranya Rektor UiTM Sabah, Datuk Profesor Madya Dr. Abdul Kadir Roslin, Bekas Pengarah Jabatan Komputer Sabah, Datuk Dr. Migu Juman, Pengarah JAKIM Sabah, Datuk Norjeli Dais, serta Pengarah Tabung Haji Sabah dan Sarawak, Datuk Nulaila Said. Pelantikan mereka diumumkan yang dipertua usia Datuk Sapawi Ahmad selepas mesyuarat khas Ahli Majlis Tertinggi Usia di Menara Usia Kota Kinabalu. Saya mahu barisan pimpinan usia ini daripada pengurusan baru dan juga daripada yang dilantik ini bekerjasama dengan saya dalam usaha menggerakkan misi dan visi kita, iaitu memugar dan mengembalikan kegemilangan usia, menggerakkan dan memperkasa program dakwah, di samping mengurus kewangan, pembangunan dan aset dengan lebih telus dan berintegriti. Dalam perkembangan sama, Datuk Sapawi memaklumkan beberapa jawatan kuasa baharu akan ditubuhkan dalam tempoh terdekat ini. Antaranya, Jawatan Kuasa Kewangan, Ekonomi Pembangunan serta Jawatan Kuasa Kepimpinan dan Dakwah. Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan bakal menyaksikan Sabah sebagai tuan rumah dengan daerah tuaran menjadi lokasi penganjuran bermula 15 hingga 17 Julai ini. Penganjuran ini dipengerusikan bersama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah mewakili kerajaan negeri. Menurut Pegawai Khas Ketua Menteri, Mazlan Johari alias Manan, penganjuran ini menetapkan 4 objektif utama, iaitu memberi penghargaan kepada belia yang menyumbang kepada pembangunan negara, memberi semangat kepada belia negara, menaikkan semangat cintakan negara dalam kalangan belia agar terus menyumbang secara konsisten, serta menyediakan platform kepada pemegang taruh untuk menyumbang kepada pembangunan belia. Beliau bercakap dalam majlis kupi-kupi bersama media sempena sambutan Hari Belia Negara di Kota Kinabalu. Majlis perasmian dijadual akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Padang Pekantuaran pada 16 Julai ini. Sepanjang penganjuran berkenaan, pelbagai pengisian disediakan, antaranya Ikrar Belia Malaysia, Larian Amal, Pameran Belia dan program Santai Belia Sejahtera. Baik, penganjuran aktiviti kokurikulum di sekolah khususnya pertandingan sukan tahunan memerlukan penglibatan dan kerjasama sepenuhnya ibu bapa. Selain memberikan sokongan moral dan dana kepada anak-anak, kejohanan seumpama juga mampu menjadi medan merapatkan silaturahim dan muafakat antara ibu bapa dan sekolah. Penganjuran sukan ini berjalan dengan baik hasil daripada
kerjasama antara guru dan juga ibu bapa dan juga semua yang terlibat. Kita akan melahirkan bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat yang baik di kalangan anak-anak kita untuk kita dapat bersaing di peringkat kebangsaan. Saya melihat penganjuran sukan kali ini agak meriah, ianya disebabkan oleh kerana kita dah lama, lebih kurang 2 tahun kita dalam pandemik. Saya melihat para ibu bapa sangat memberi ruang dan peluang kepada pihak sekolah sama-sama membantu dalam menjayakan Sukan SK Kebagu kali ke-24 tahun 2022. Mereka berkata demikian ketika merasmikan kejohanan Sukan Olahraga Padang dan Balapan kali ke-24 Anjuran Sekolah Kebangsaan Kebagu, Kota Kinabalu di Kompleks Sukan Universiti Malaysia Sabah. Dalam kejohanan tersebut, Izam Abdullah dinobatkan sebagai olahragawan dengan 3 emas, manakala Brena Lekal diberikan gelaran olahragawati dengan merangkul 2 pingat emas dan 1 gangsa. Pertandingan pidato dan kuis perhutanan anjuran Jabatan Perhutanan Sabah sempena kempen penanaman 100 juta pokok peringkat negeri diyakini mampu menarik minat pelajar, menyokong usaha kerajaan melaksanakan dasar pengurusan hutan mempan. Timbalan Ketua Konservator Hutan, Perancangan dan Pengurusan, Haji Fadzil Yahya berkata, ini kerana kuis berkenaan bukan sahaja mampu meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai aspek perhutanan, malah dapat menyebar luas pengetahuan terhadap pelajar dan masyarakat berhubung pentingnya kewujudan hutan dalam kehidupan seharian. Katanya, Sabah yang menyokong agenda penghijauan negara menerusi kempen penanaman 100 juta pokok menyasarkan menanam 40 juta pokok bagi tempoh 2021 hingga 2025. Ia sebagai serampang dua mata dalam menjamin sumber bekalan bahan mentah kepada industri berasaskan kayu. Beliau berucap demikian pada pertandingan pidato dan kuis perhutanan peringkat wilayah perhutanan Tawau di Tawau. Muhammad Nusyafi Selamat dari SMK Madai dinobatkan johan pertandingan pidato, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang Ziniro Mushida dari Sekolah Menengah Islamia Tawau dan Florin Jakaraya dari SMK Bugaya Sempurna. Bagi kuis perhutanan, johan dinobatkan kepada SMK Kunak Jaya, manakala tempat kedua dan ketiga milik SMK Pasir Putih Tawau dan SMK Terusan Lahad Datu. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Terus patuh SOP dan gunakan pelitup separuh muka khususnya di tempat awam demi elakkan peningkatan dan risiko penularan. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.